Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Sahih Bukhari, terjemahan dan ulasan oleh Maulana Asriyah. Jadi kita masuk kita beriman lagi bab keempat dah kata. Bab keempat, babul muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Babun al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bab yang keempat, orang Islam yang sebenarnya ialah orang yang mana orang Islam lain terpelihara daripada gangguan lidah dan tangannya. Orang Islam yang sebenarnya ialah orang yang mana orang Islam lain terpelihara daripada gangguan lidah dan tangannya. Jadi tujuan tajuk bab keempat diadakan dan perkaitannya dengan bab sebelum dan selepasnya. Tajuk bab yang dibuat Bukhari ini merupakan bahagian pertama daripada hadis yang ke-10 yang dikemukakan di bawahnya. Sebenarnya hadis ke-9 ni hadis ke-10. Tajuk bab ni bahagian pertama daripada hadis ke-10 yang dikemukakan di bawahnya. Beliau kadang-kadang membentuk tajuk bab menggunakan hadis. Imam Bukhari ni macam-macam cara. Ada yang guna hadis buat tajuk bab. Ada guna ayat Quran, ada guna kata-kata ulama, kata-kata sahabat. Kadang-kadang hadis dhaif pun guna dah sebagai tajuk bab. Hadis mu'allaq tergantung sanad pun ada dah. Yang pentingnya tu tajuk bab dia. Jadi hal ini kadang-kadang membentuk tajuk bab menggunakan hadis, termasuklah hadis yang dikemukakan di bawah sesuatu tajuk bab. Hadis yang dikemukakan kadang-kadang terlengkap dan kadang-kadang pula sebahagian saja hadisnya. Seperti tajuk bab inilah. Kadang-kadang ambil sekerak je hadis. Di permulaan kitab beriman yang lalu, Imam Bukhari telah menyatakan hakikat iman menurut pandangannya dan juga pandangan jumhur ulama salafus salih. Ia adalah gabungan ucapan dan perbuatan selain membenarkan dengan hati. Itu dah jumhur ulama salah dulu. Gitulah. Jadi iman ni bukan hati saja, ucapan dan perbuatan pun iman juga dah. Di sana juga beliau telah menyatakan sifat iman dengan katanya ia boleh bertambah dan boleh berkurang. Itu sifat iman. Di bawah babul iman, bab iman, Imam Bukhari telah mengemukakan hadis yang ke-8 iaitu riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengandungi rukun Islam. Apa yang disebutkan sebagai rukun Islam dalam hadis itu bagi beliau bukanlah sesuatu yang terpisah dan tidak ada kena-mengena dengan iman. Bukan terpisah, benda sama je. Rukun Islam itu rukun iman lah. Benda iman lah. Bukan rukun iman, maksudnya iman itu sendiri lah. Ia juga pada hakikatnya merupakan sebahagian daripada tuntutan iman. Kalau kita ni iman kuat, nak suruh iman bertambah, kena laksanakan rukun Islam lah. Gitulah. Di bawah bab berikutnya, Imam Bukhari mengemukakan hadis ke-9 yang menceritakan tentang cabang-cabang iman. Jadi cabang-cabang iman yang kita bincang sebelum ni, malu dah. Perbincangan cabang malu dah. Cabang iman dah. Cabang pula cabang besar. Dah yang besar. Tujuannya ialah untuk mengingatkan bahawa amalan dalam Islam yang merupakan tuntutan iman. Tuntutan iman suruh apa-apa. Jadi, tanda iman tu ialah melaksanakan amalan dalam Islam lah. Tidak terbatas setakat 5 perkara saja. Jadi hadis 9 itu nak ceritanya bukanlah pasal rukun. Pasal bab hadis ke-8 sebelum ni. Dia bincang Bunya'an Islam ala khams. Tuntutan Islam tu 5 perkara tu lah. Rukun Islam lah. Lepas tu dia cerita pula hadis lain. Dahai besar lah. Dahai besar pokok. Dahai besar Islam tu termasuklah malu dah. Jadi dia nak ayat ni banyak lagi tuntutan iman. Bukanlah rukun Islam yang 5 saja. Malah ia melebihi 60 atau 70 cabang iman dah. Kalau kita tengok daripada hadis yang ke-9 yang kita baca sebelum ni. Menerusi hadis yang ke-10 ini, pula Imam Bukhari hendak menegaskan bahawa untuk menjadi seorang Muslim atau mukmin yang sempurna, seseorang itu mestilah mengelakkan diri daripada menyakiti orang Muslim yang lain. Perbuatan tu lah. Kalau nak suruh jadi mukmin atau Muslim atau mukmin yang sejati, yang sempurna, jangan dia bala khianat kau orang, jangan guna tangan dia, jangan guna mulut dia, kata-kata dia. Dia juga mestilah senantiasa mahukan kebaikan saudara seagamanya. Dia suka saudara seagamanya boleh kebaikan.
Tajuk bab bersama hadis di bawahnya jelas membatal kepegangan golongan Murji'ah. Golongan liberal lah dulu dah. Golongan liberal dulu yang mengatakan at-ta'atu la tufidu syai'an wal ma'siyatu la tadurru ma'al iman. Bermaksud ketaatan langsung tidak berguna untuk meningkatkan iman. Itu kata-kata Murji'ah ni baru dah. Maksiat pula dalam keadaan seseorang telah beriman tidaklah memudaratkannya. Maksiat pun tidak rosak iman. Imam Bukhari seolah-olahnya berkata pegangan kamu itu tidak benar. Ia menyalahi ajaran Rasulullah SAW yang telah membawa agama Islam itu sendiri. Bagaimana kamu mengatakan ketaatan langsung tidak berguna? Bukankah apabila seorang Muslim menjaga dirinya daripada menyakiti saudara seagama dengannya, daripada gangguan lidah dan tangannya, dia akan menjadi seorang Muslim yang sempurna? Bukankah kalau dia tidak menyakiti saudaranya, baik dengan lidahnya ataupun dengan tangannya, Islamnya tidaklah sempurna? Tidakkah ini berarti maksiat dan kejahatan menjejaskan iman seseorang? Bila ada orang Islam sebenar dan orang Islam yang sejati, maka tentulah ada juga orang Islam yang tidak sebenar dan tidak sejati. Dengan itu benarlah dakwaan kami bahawa Islam dan iman seorang itu boleh bertambah dan berkurang. Itu cara Imam Bukhari berhujah. Barulah kita masuk hadis lah. Tadi habis dah tak? Tak. Baru tajuk, baru masuk hadis lah. Hadis yang ke-10. Hadis ke-10. Haddatsana Adam bin Abi Iyash. حدثنا آدم بن أبي إياش قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي الصفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود هو بن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله يعني ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد العلا عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. Lihat atraf hadis yang sama, hadis yang ke-10 ini pada hadis nombor 1484 dah. Hadis yang sama dah. Okey, yang terjemahnya dah. Hadis ke-10 ini Adam bin Abi Iyash meriwayatkan pada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan pada kami daripada Abdullah bin Abi As-Safar dan Ismail bin Abi Khalid daripada Asy-Sya'bi daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam yang sebenarnya panjang sana. Orang Islam yang sebenarnya, yang Muslim sejati, ialah orang yang mana orang Islam lainnya terpelihara daripada kejahatan gangguan lidah dan tangannya. Orang yang sebenar daripada hijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Abu Abdullah Imam Bukhari berkata, kata Abu Muawiyah, Daud bin Abi Hind meriwayatkan kepada kami daripada Amir, katanya aku telah mendengar Abdullah bin Amr meriwayatkannya. Meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Anda pula meriwayatkannya daripada Daud, daripada Amir, daripada Abdullah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis lah. Lepas tu nota kaki banyaklah tentang biografi salah satu hadis syarah. Okey, jadi kita pergi pada mula-mulanya kita bahas biografi atau
Biodata perawi lah. Mula sekali Adam bin Abi Iyas. Bawah sekali dah. Adam bin Abi Iyas. Adam bin Abi Iyas dah. Okey, biodata Adam bin Abi Iyas. Beliau ialah Adam bin Abi Iyas Al-Asqalani. Kunyah Adam bin Abi Iyas ialah Abdul Hasan. Dan nama sebenar ayahnya Abu Iyas ialah Abdul Rahman bin Muhammad. Adam bin Abi Iyas lahir di Khurasan. Beliau membesar dan mendapat pendidikan di Baghdad. Kemudian beliau ke Kufah, Basrah, Hijaz dan Syam. Akhir sekali beliau menetap di Asqalan. Dan di situlah juga beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 226 Hijrah. Itu pada Imam Bukhari lah. Ambil hadis daripada Adam bin Abi Iyas. Kata Abu Hatim, beliau perawi yang siqah lagi ma'mun. Salah seorang hamba Allah yang terpilih. Riwayat-riwayat diambil oleh Bukhari, Nasai, Tirmizi dan Ibn Majah untuk kitab-kitab mereka. Dalam kitab lain pun ada jugalah. Muslim tak ada. Lihat Umdatul Qari, jilid 1, muka surat 130, Taqrib At-Tahzib, muka surat 86, Taqasyul Bari, jilid 1, muka surat 178. Itu perawi pertama dah. Beriakan daripada kami, daripada katanya Syu'bah. Okey, siapa dia Syu'bah pula? Berdata Syu'bah bin Al-Hajjaj. Beliau ialah Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Ward Al-Ataki Al-Wasiti Al-Basri. Kunyahnya, nama panggilannya ialah Abu Bistam. Gelarannya pula ialah Amirul Mukminin fil Hadis. Gelaran Syu'bah bin Hajjaj. Para ulama bersepakat tentang kehebatan dan ketinggian kedudukannya dalam bidang hadis. Sufyan Ats-Tsauri berkata Syu'bah adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Imam Ahmad berkata Syu'bah seorang sahaja menyamai satu umat dalam bidang hadis ini. Dalam bidang kajian terhadap perawi-perawi hadis dan dalam usaha-usaha mempertahankan hadis, dialah orang yang pertama di Basrah. Riwayat-riwayatnya terdapat dalam Kutubus Sittah dan kitab-kitab utama hadis-hadis yang lain, kitab-kitab hadis yang lain. Syu'bah meninggal dunia di Basrah pada tahun 160 Hijrah. Rujuk Umdatul Qari, jilid 1, muka surat 30, Taqrib At-Tahzib, muka surat 26, Kasyful Bari, jilid 1, muka surat 78. Itu Syu'bah. Lepas tu Syu'bah nak merakan kepada kami daripada Abdullah bin Abi As-Safar. Siapa dia Abdullah bin Abi As-Safar? Berdata Abdullah bin Abi As-Safar. Abdullah bin Abi As-Safar Ats-Tsauri Al-Hamdani Al-Kufi, seorang perawi siqah. Hadis-hadisnya terdapat dalam semua kitab-kitab utama hadis kecuali Sunan At-Tirmizi. Sunan Tirmizi tak ada dah. Abdullah bin Abi As-Safarnya. Nama sebenar Abu As-Safar ialah Sa'id bin Yuhmad. Sa'id bin Yuhmad. Abu Safar tu ayah kepada Abdullah ni nak. Nama dia Sa'id bin Yuhmad atau Yuhmid. Abdullah bin Abi As-Safar meninggal dunia semasa pemerintahan Marwan bin Muhammad. Rujuk Umdatul Qari, jilid 1, muka surat 30, Taqrib At-Tahzib, muka surat 36, Kasyful Bari, jilid 1, muka surat 178. Okey, habis itu Abdullah bin Abi Safar dan Ismail bin Abi Khalid daripada Sya'bi ni. Biodata Ismail bin Abi Khalid, perawi dan dua orang meriwayatkan. Ismail bin Abi Khalid, beliau ialah Ismail bin Abi Khalid Al-Bajali Al-Ahmasi Al-Kufi. Beliau sempat mendengar hadis daripada Anas bin Malik dan sekian ramai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Tokoh-tokoh hadis seperti Sufyan Ats-Tsauri dan lain adalah antara yang menerima hadis daripadanya. Anak murid dia lah Sufyan Ats-Tsauri ni. Beliau seorang perawi yang siqah, teguh, kukuh dan salih. Beliau juga digelar dengan neraca. Riwayat-riwayatnya terdapat dalam 6 kitab hadis utama dan lain-lain kitab ni. Ismail bin Abi Khalid meninggal dunia pada tahun 145 Hijrah. Rujuk Umdatul Qari, jilid 1, muka surat 130, Taqrib At-Tahzib, muka surat 107, Kasyful Bari, jilid 1, muka surat 179. Habis itu. Daripada Sya'bi pula dah. Berdata Sya'bi. Nama sebenar Sya'bi ialah Amir bin Syarahil bin Abdun bin Zih Kibar Asy-Sya'bi Al-Kufi. Kunyahnya ialah Abu Amr. Asy-Sya'bi adalah seorang tabi'in yang agung, yang thiqah, faqih dan fadil. Beliau belajar dengan ramai sekali sahabat Rasulullah SAW, antaranya Ibnu Umar, Sa'id dan lain-lain. Beliau sendiri pernah berkata, Adraktu 500 sahabiya. Aku sempat dengan 500 orang sahabat. Makhul berkata, ma ra'aitu afqahu minhu. Tidak pernah aku lihat orang yang lebih faqih daripadanya.
daripada Sya'bi lah. Makhul berkata, ma ra'aitu Ahmad bin Abdullah berkata mursalnya sahih. Ada orang kata mursal Sya'bi ni sahih. Biasanya orang kritik mursal Hasan Basri lah. Mursal Sya'bi ni sahih kata dia. Selain Qatadah, ramai lagi kalangan tabi'in yang meriwayatkan hadis daripadanya. Sya'bi lahir pada tahun ke-6 pemerintahan Sayyidina Uthman. Beliau menyandang jawatan hakim di Kufah. Meninggal dunia selepas tahun 100 Hijrah, ketika berumur lebih 80 tahun. Rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka 30, Taqribut Tahdzib muka 287, Kashful Bari jilid 1 muka 979. Okey, daripada Sya'bi, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ini sahabat lah. Beliau datang Abdullah bin Amr bin Al-As. Nama dan silsilah keturunan beliau secara lengkap adalah seperti berikut. Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il bin Hashim bin Su'ad bin Saham As-Sahmi Al-Qurashi. Kunyah nama panggilan beliau adalah Abu Muhammad, Abu Abdul Rahman dan Abu Nusair. Nama kunyah dia. Ibu beliau bernama Raitah binti Munabbih bin Al-Hajjaj bin Amir bin Huzaifah bin Su'aid bin Saham. Abdullah bin Amr bin Al-As merupakan salah seorang daripada 4 Abdul Al-Abadillah Al-Arba'ah yang masyhur. Jadi Pak Abdullah. Jadi Pak Abdullah ni salah seorang ni Abdullah bin Amr bin Al-As. Yang masyhur di kalangan sahabat kerana kelebihan dan kehebatan mereka. Selain terkenal sebagai seorang sahabat yang sangat alim, zuhud, abid, muhajir, orang berhijrah lah, dan sukakan kedamaian, beliau juga dikenali sebagai seorang mujahid, pejuang. Beliau adalah salah seorang sahabat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diketahui banyak meriwayatkan hadis-hadis baginda. Inilah salah seorang sahabat yang meminta izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menulis dan mencatat hadis-hadis baginda. Dan akhirnya beliau berjaya menghasilkan sebuah kitab himpunan hadis yang dipanggil As-Sahifatus Sadiqah. As-Sahifatus Sadiqah. Kitab ini As-Sahifatus Sadiqah ditulisnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup lagi. Abu Hurairah radhiyallahu pernah berkata, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara hadisan anhu minni illa ma kana min Abdullah bin Amr. Fa'innahu kana yaktubu wa la aktubu." Bermaksud tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak meriwayatkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam daripada saya, kecuali Abdullah bin Amr. Kerana dia menulis, saya pula tidak. Asar riwayat Bukhari, Tirmizi, Darimi, Ibn Hibban, Ahmad dan Tahawi. Menurut setengah ulama, semua riwayat Abdullah bin Amr bin As yang sampai kepada kita hanyalah sebanyak 700 hadis saja. Jadi banyak-banyak 700 hadis sampai kepada kita. Sebanyak 26 hadisnya terdapat dalam Bukhari. 17 daripadanya dimasukkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. 17 hadis sajalah. 8 hadis daripadanya hanya diriwayatkan oleh Bukhari sahaja tanpa Muslim. Dan 20 hadis daripadanya pula hanya diriwayatkan oleh Muslim sahaja tanpa Bukhari. Berhubung dengan kenapakah hadis-hadis yang diriwayatkan daripada beliau jauh lebih sedikit berbanding hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padahal Abu Hurairah sendiri mengakui banyak hadisnya diterimanya daripada Rasulullah SAW. Abu Hurairah kata Abdullah bin Amr ni banyak lagi, tapi tengok-tengok dalam kitab ni banyak hadis Abu Hurairah lagi. Sebab apa dah? Kalau tidak lebih banyak daripada Abu Hurairah pun mungkin lebih kurang sama banyak dengan Abu Hurairah. Paling kurang kalau kita kata berikut adalah antara sebabnya. Jadi ulama kaji sebab apa ni? Abu Hurairah kata Abdullah bin Amr bin As ni lebih banyak hadis. Tiba-tiba dalam kitab hadis kita jumpa 700 lah. Berbanding dengan Abu Hurairah sangat banyak beribu hadis. Okey, pertama sebabnya Abdullah bin Amr bin As terkenal sebagai salah seorang sahabat yang sangat kuat beribadah, yakni ahli ibadah. Beliau tidak banyak terlibat dalam bidang periwayatan dan pengajaran. Jadi dia ni bukan orang yang mengajar, bukan tok guru mengajar. Dia banyak ibadah, banyak pergi, banyak ibadah. Nah. Yang kedua, setelah jatuhnya Empire Rom dan para Farsi, Abdullah bin Amr bin As menetap di Mesir. Sebahagian hidup beliau dihabiskan di Syam dan di Taif. Perhatian para pelajar dan penuntut ilmu agama pada masa itu tidaklah tertumpu sangat ke tempat-tempat itu. Jadi orang nak mengaji
nak pergi universiti kat ngaji kat, ada kitab banyak ke orang pergi ke Mekah Madinah, tidak pergi ngaji di Mesir dah. Berbeza dengan Madinah kerana ia merupakan pusat ilmu Islam dan tempat berhimpunnya sekian ramai para sahabat. Jadi kalau kira Tok Guru ramai di Madinah, bukan di Mesir. Abu Hurairah pula menetap di Madinah dalam keadaan menumpukan sepenuh perhatiannya kepada meriwayatkan hadis, mengajar dan memberikan fatwa kepada masyarakat umum. Ini juga antara sebab utama kenapa riwayat Abu Hurairah lebih banyak tersebar berbanding riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Sebab ketiga dah. Semasa di Mesir, Abdullah bin Amr ditugaskan oleh Sayyidina Umar memegang jawatan Gubernur dan Ketua Menteri. Jadi menteri, jadi Gubernur, jadi menteri besar lah kita kata dah. Jawatan itu disadang beliau hingga ke zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah. Nama lah. Umar lagi, zaman Umar. Zaman Osman, zaman Muawiyah lagi. Dia pergi lagi dah. Sudah tentulah sebagai ketua menteri, beliau amatlah sibuk dengan tugas-tugas dan tanggungjawabnya. Tidak sempatlah dia mengajar hadis. Tidak sempat manalah, kurang lah. Sebab banyak masa dia sibuk dengan jaga pemerintah lah. Dia benar menteri besar lah. Sebelum ini telah pun disebutkan bahawa Abu Hurairah pernah mendapatkan doa khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan beliau tidaklah lupa apa saja didengarinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga antara faktor kenapa Abu Hurairah lebih yakin dalam menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding para sahabat yang lain. Sebab kelima dah. Abdullah bin Amr bin Al-As adalah seorang ahli ilmu yang bukan sahaja mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis. Beliau juga banyak mengkaji kitab-kitab yang tersebar di kalangan ahli kitab. Dia kaji kitab lain dah. Cerita beliau kadang-kadang bercampur bau dengan cerita yang berpunca daripada kitab-kitab ahli kitab itu. Jadi kadang-kadang dia cerita tu campur dah. Bukan hadis saja, campur dengan cerita-cerita ahli kitab. Kerananya setengah-setengah tokoh tabi'in yang tidak mahu mengambil riwayat beliau atau mereka lebih berhati-hati terhadap riwayat-riwayatnya, takut tukar dengan hadis. Sebab yang keenam dah. Ulama kata sebab keenam, pada asalnya Abdullah bin Amr bin As termasuk salah seorang sahabat yang bercadang hendak melakukan ibadah sepanjang masa. Asal dia ni, dia nak ibadah semacam dah. Antara ibadah yang hendak dilakukannya ialah berpuasa tiap-tiap hari, mengkhatamkan Al-Quran tiap-tiap hari, beribadah sepanjang malam, dan mahu menghiasi diri dah. Kerak bagi dia dah, supaya tidak lagi mempunyai nafsu yang mungkin menjadi penghalang kepadanya beribadah. Setelah dilarang keras oleh Rasulullah SAW, amalan ibadah yang terus dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As sampai ke akhir hayatnya dengan izin Rasulullah SAW ialah, ni dia adalah hadis Nabi sebut, Nabi sekat ni Nabi bagi dia, tak lagi lebih daripada tu. Pertama berpuasa selang sehari dah. Sehari puasa, sehari tak puasa dah. B, yang kedua dah, mengkhatam Al-Quran setiap minggu, bukan setiap hari khatam dah, setiap minggu dah. Jadi berapa juzuk dah? 3-4 juzuk sehari lah. Bagi 4 juzuk lebih 4-5 juzuk dah. Yang ke C, bersembahyang malam dengan membaca satu hizib daripada Al-Quran setiap malam. Tentu sekali orang yang beriltizam dengan amalan-amalan seperti ini di samping menjaga dan melaksanakan pula tanggungjawab lain sebagai seorang Islam yang taat, tidak akan punya banyak masa lagi untuk mengajar dan meriwayatkan hadis. Jadi sibuk sangatlah. Jadi Abdullah bin Amr bin As ni sibuk sangat. Ibadah sibuk dah. Banyak perkara dia buat. Lagilah jadi menteri besar pula. Abdullah bin Amr bin As mendahului ayahnya dalam memeluk agama Islam. Dia dulu masuk Islam dah. Ibunya juga telah memeluk agama Islam. Perbezaan umur beliau dengan ayahnya, Amr dikatakan hanya 12 tahun saja. Jadi ayah dia nikah muda, umur 12 tahun tu boleh Amr bin As. Berdasarkan satu riwayat yang dikemukakan oleh Imam Zahabi dalam Tazkiratul Huffaz, Abdullah bin Amr bin As meninggal dunia di Mesir pada tahun 75 Hijrah. Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka 131, Taqribut Tahzib muka 316, Kasful Bari jilid 1 muka 179 hingga 180, Tahzib al-Asma wal Lughah jilid 1 muka 281 hingga 282, Syiarul A'lam an-Nubala jilid 3 muka 181, Tabaqat Ibn Sa'ad jilid 4 muka 261 hingga 268. Itu rujukan dia. Lepas tu tu tentang perawi-perawi lah, siapa ke sahabat.
Lepas tu daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam yang sebenarnya yakni muslim sejati, ialah orang yang mana orang Islam lain terpelihara daripada kejahatan gangguan lidah dan tangannya. Jadi al-muslim, sebab apa dia sebut al-muslim alif lam tu nak? Okey. Mana lebih lanjut dah. Okey, sekarang ni cerita pasal mana dah? Perbahasan al pada perkataan muslimun. Kenapa dia guna alif lam al-muslimun? Bukan alif lam. Sebab apa dia guna alif lam? Perkataan muslimu dalam hadis ini boleh diterjemahkan dengan dua cara terjemahan. Pertama, terjemahan yang diberikan di atas adalah berdasarkan alif lam pada perkataannya al-muslimu. Dipakai sebagai alif lam hakikat. Dipanggil alif lam hakikat sini. Menurut Ibnu Ginni ialah Utsman bin Ginni Abdul Fattah al-Mausuli, meninggal 392 Hijrah. Mengikut Ibnu Ginni ni, orang Arab kalau hendak memuji dan menyatakan kelebihan dan kesempurnaan sesuatu akan menggunakan perkataan isim jenis yang diawali dengan alif lam. Seperti al-baitu untuk Baitullah atau Kaabah, al-kitabu untuk kitab Nahu yang dikarang Sibawayh. Kaedah ilmu balaghah yang digunakan pakai di sini ialah tanzilun naqisu manzilatul adami. Mengira sesuatu yang kurang itu sebagai tiada saja. Jadi salah satu sebabnya nak kata hebat dah. Al-muslimun ni sempurna. Orang Islam sempurna. Bukan al-muslimun ni orang Muslim saja. Orang Islamnya sempurna maksud al-muslimun. Lepas tu itu salah satu sebab lah kenapa dia guna alif lam. Bukan muslimun saja, al-muslimun. Maksudnya sempurna, orang Islam sempurna. Sebab kedua dah, jika alif lam pada perkataan al-muslimu dipakai sebagai alif lam jenis, dan diambil kira pula mubtada dan khabar, kedua-duanya dalam ayat ini adalah ma'rifah. Semestinya ia memberi makna hasyar, yakni khusus dan terhad. Khusus dan terhad maksudnya. Maka terjemahannya haruslah juga dibuat begini. Muslim, orang Islam hanyalah. Kena ada hanyalah lah. Ini nama dan gelaran yang layak untuk orang Islam lain terpelihara daripada kejahatan lidah dan tangannya. Jadi, orang Islam yang lain terpelihara. Jadi dia tu hanyalah. Jadi ada hasyar. Ini khusus dan terhad. Jadi kalau orang Islam saja jadi perangai gini. Orang yang menyakiti orang-orang lain dengan lidah atau tangannya tidak layak sama sekali dengan nama dan gelaran itu. Yang sebaliknya layak dipanggil pengkhianat saja dah, penjahat dan sebagainya. Tu kalau jadi orang Islam saja layak terima itulah kalau dia baik. Kalau tidak, kata bukan Islam tak layak. Dan orang yang tidak bersifat sebegitu bukanlah Muslim. Hasyara. Hanya yang bersifat begitu sahajalah orang Islam. Seperti perkataan alim dikatakan pada orang yang punya ilmu. Ilmu itu iaitu orang yang ada padanya makna makhas istiqaqnya. Ada padanya makhas istiqaqnya punca perkataan alim itu sendirilah. Begitulah juga dengan perkataan muslim. Ia hanya dikatakan pada orang yang punya salam. Salamun dan salam dan salamah. Keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian dan ketundukan pada Allah. Itulah makhas istiqaq, punca lah. Makhas istiqaqnya, puncanya bagi perkataan muslim itu sendiri. Jadi bau pada dia kata orang Islam dah. Jadi selamat. Dia ni sepatut selamat. Nama Islam itu sendiri nama selamat dah. Keselamatan, kesejahteraan. Kalau dia khianat kau orang dah. Orang Islam ngaku Islam tapi jahat, curi, merapok, rasuah ke apa dah. Tak patutlah dah. Okay, apakah sifat-sifat yang tersebut dalam hadis ini semata-mata penentu kepada kesempurnaan seorang Muslim? Kemusykilan mungkin timbul di sini bahawa adakah dengan ada sifat selamat dan terpelihara orang Islam lain daripada kejahatan lidah dan tangan seseorang itu semata-mata akan menjadikan seorang sebagai Muslim sebenar dan Muslim yang sejati walaupun ia langsung tidak mempunyai sifat-sifat yang lain.
Dan tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang lain. Sebenarnya beda tak. Tapi dia baik nak orang dah. Jawapan kepada kemusykilan ini ada dua. Pertama, tentu sekali lah tidak sebegitu. Malah yang dimasukkan ialah orang Islam yang sebenar adalah orang yang punya sifat tersebut. Di samping ia juga menjunjung titah perintah Allah dan Rasulnya yang lain-lain lagi. Jadi ia tetaplah juga akhlak comel pun kena jaga semuanya bel juga dah. Orang jatuh kena pergi masjid juga dah. Yang kedua, hadis ini bermaksud menyatakan bahawa sifat yang tersebut itu semestinya ada pada Muslim, yakni orang Islam. Kerana itulah makna sebenar yang terkandung dalam perkataan Muslim. Ia sama sekali tidak bermaksud menafikan kewujudan sifat-sifat baik lain yang mesti juga ada padanya. Bukan maksudnya pada waktu saja sifat tidak khianat ke orang tak. Selamat lidah dan perbuatan daripada orang lain. Dia bukan semata-mata itu, tapi dia nak apa? Makna sebenar pada perkataan Muslimnya selamat dah. Jadi tapi tetap menafikan dia perlu ada sifat makan minum, sifat akhlak, sifat semaya beg apa kena ada juga dah gitu. Habis itu dah. Tu tak kenapa ya ada alif lam. Ya syarah gitulah. Mana nak sini syarah sosok. Muslim sejati lah orang mana orang Islam lain. Dah orang Islam lain. Jadi kenapa digunakan perkataan muslimun orang Islam dalam hadis ini ni? Kenapa pula perkataan muslimun orang Islam yang digunakan di sini? Apakah yang hanya ia perlu selamat dan terpelihara daripada gangguan dan kejahatan seorang muslim itu hanya orang Islam saja? Orang kafir tak apa kita khianat ke tak? Boleh kita curi ke, tapa dia ke, boleh ke tak? Ada dua jawapannya. Pertama, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini hanya golongan yang biasa dan lebih banyak bergaul dengan seorang muslim. Nak sebutnya bukan nak sebut orang kafir kita boleh khianat, tapi nak ayat kebiasaan dalam masyarakat muslim ramai orang Islam. Orang Islam lah kita berhubung dah. Sudah tentulah mereka orang Islam juga dah. Yang kedua, mungkin juga kerana orang Islam itu bersaudara sesama mereka. Kalau anda sebagai seorang Muslim dapat melakukan kejahatan pada sesama Islam, tentulah kepada orang-orang lain lebih-lebih lagi teruk. Kita khianat dah. Sama-sama orang Islam pun kita tipu dah. Kita khianat, curi harta dia dah. Jadi maksud hadis ini ialah mendidik jiwa umat Islam supaya tidak melakukan kejahatan pada siapa jua. Bermula daripada sesama saudara dahulu hinggalah kepada orang-orang asing. Kalau sama-sama orang Islam kita baik, tabiat dia tu akan bawa kepada orang lain lah. Orang bukan Islam pun selamat juga disebabkan kita tabiat. Sama-sama Islam pun kita tidak khianat. Tidak tipu, tidak macam-macam lah. Riwayat menyebutkan Anas di tempat Al-Muslimun. Abdullah bin Amr bin As sendiri dalam riwayat ini lain menyebutkan perkataan Anas. Semua manusia di tempat perkataan Muslim. Ada juga riwayat lain bukan Al-Muslimun tapi Anas. Lihat misalnya riwayat beliau yang dikemukakan oleh Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, Baihaqi dalam Syu'abul Imannya, Bayat At-Tabrani dalam Mu'jam Awsatnya, dan Abu Nu'aim dalam Mustakhrajnya. Lihat juga syawahidnya, sokongan daripada sahabat lain daripada riwayat Abu Hurairah, Anas, Fadullah bin Ubaid, Abi Zar dan lain-lain dalam Musnad Ahmad, Sunan Nasa'i, Sahih Ibn Hibban, Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani dan lain-lain. Jadi banyak lagi kitab tu. Kalau begitu yang harus terpelihara daripada gangguan dan kejahatan seorang Muslim bukan lagi khusus dengan orang Islam. Kalau kita tengok hadis-hadis lain, riwayat dia sendiri dah. Dan riwayat sahabat lain, ada juga Anas. Anas tu banyak dah. Sebenarnya yang harus dipelihara daripada kejahatan seorang Muslim itu bukan terhenti setakat manusia saja. Malah binatang-binatang juga kita kena selamat dah. Justru ada ancaman dalam sekian banyak hadis Rasulullah SAW kerana menyeksa binatang sekalipun. Dalam hadis pun sebut bahaya kita seksa binatang dah. Antara lainnya ialah hadis berikut. Anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uzzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an fadakhaltu fiha an-nar fadakhalat fiha an-nar qala faqala wallahu a'lamu la anti at'amtiha wala saqaitiha hina habastiha wala anti arsaltiha fa akaltu min hashashil ard. Bermaksud Abdullah bin Umar meriwayatkan katanya Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan diseksa kerana seekor kucing yang dikurunnya sampai mati kelaparan.
Perempuan itu masuk neraka kerananya. Baginda SAW bercerita seterusnya. Kata Allah kepadanya. Padahal Allah amat mengetahui tentangnya. Ketika engkau mengurung kucing itu, tidakkah engkau memberinya makan dan minum kepadanya? Dan tidak juga engkau melepaskannya supaya ia dapat mencari makanan sendiri berupa binatang-binatang yang melata-lata di bumi. Hadis riwayat Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim dan Ibn Hibban. Jadi pelaksanaan hukum pidana Islam, hukum hudud seperti hudud dan lain-lain mendisiplinkan kanak-kanak dan pesalah sipil tidaklah bercanggah dengan hadis ini. Lantaran semua yang tersebut itu tidak termasuk dalam mengganggu, menyakiti, menceroboh atau melakukan kejahatan terhadap mereka. Malah ia merupakan langkah-langkah islah dan pemulihan moral mereka. Jadi hukum juvana pun tidaklah kata bertentangan dengan hukum Islam, gitulah. Habis itu dah. Itu cerita tentang al-muslimun lah. Sebab apa? Ya, al-muslimun alif lam dan muslimun bukan an-nas. Tapi kalau kita tengok hadis lain, an-nas pada gitu lah. Wallahu a'lam. Kita sambung balik syarah dia pada masa lain. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.